بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Taha Center, yang mana di dalamnya kita akan cuba untuk mendengar, cuba untuk memahami daripada kalamullah, daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina fabashshir ibad, berilah berita gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawl, mereka-mereka yang mendengar dengan teliti kepada perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Al-Quran. Yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikuti daripada perkataan-perkataan atau kalam-kalam Allah tersebut dengan cara yang terbaik ataupun daripada yang terbaik di antaranya. Maka ulaika alladzina hadahumullah, bahagian yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu yang mendengar dengan teliti, akan memasang telinga dengan teliti, mendengar dengan teliti akan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ulaika hum ulul albab wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal fikiran, iaitu menggunakan akal fikiran itu dengan cara yang terbaik, iaitu mengikuti daripada yang terbaik apa yang telah mereka dengar daripada Al-Quran Nul Karim yang dibacakan kepada mereka. Maka Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah izinkan kita untuk mendengar sedikit sebanyak dan duduk untuk mendengar tentang apa yang diturunkan, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita mengakhiri daripada perbahasan daripada surah Al-A'la, yang mana di penghujungnya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, yang mana Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isi kandungan Taurah dan isi kandungan yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, dan juga isi kandungan yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan di penghujungnya kita sebutkan bahawa antara yang disebutkan di dalam suhuf tersebut adalah ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah yaqta'uhu 'anil istidad, ataupun ajibtu liman yara dunya wa taqallubiha bi ahliha kaifa yatma'in ilaiha. Aku kagum kepada mereka-mereka yang melihat akan dunia ini, melihat akan pergolakan yang berlaku di atas muka bumi ini, melihat silih ganti yang berlaku terhadap orang-orang yang mengejar daripada perkara-perkara dunia ini. Bagaimana mungkin mereka rasa tenang dengan dunia ini, bagaimana mereka tenang dalam kesungguhan mereka dalam berusaha untuk mendapatkan dunia dan berlumba-lumba untuk antara satu dengan yang lain untuk menunjuk siapa yang lebih banyak daripada harta dunia ini. Naam, la ilaha illallah. Akan tetapi mereka-mereka yang
tenang dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tenang dengan apa yang terdapat pada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala, dan rida dengan pembahagian pemberian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka merekalah pada hakikatnya pemimpin-pemimpin di dunia dan akhirah. Merekalah pada hakikatnya raja-raja di dunia dan akhirah. Kemudian disebutkan satu cerita bahawa ada seorang raja dari seorang raja yang saleh, yang berasal daripada keluarga Bakathir, iaitu di negeri Arab. Maka dia telah mendatangi seorang alim. Seorang raja telah mendatangi seorang alim yang bernama Syekh Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka raja ini mengatakan kepada orang alim tersebut, ana taraktu sultanah war riyasah, iaitu aku ingin meninggalkan kerajaan aku ingin meninggalkan segala apa yang aku pimpin. Akhafu ala nafsi wa akhshal hisab ma aqdir ala rabbi. Dikata apa? Dikata aku takut terhadap diri aku sendiri. Iaitu aku takut aku tidak dapat berlaku adil, aku takut aku tidak dapat menunaikan hak-hak kepada rakyat yang aku perintah, dan aku takut aku akan dipersoalkan, aku takut aku akan diperhitungkan nanti pada hari akhirat, yang mana aku tidak mampu untuk menghadapinya. Ba'aghnam baqi umri fi ta'atillah baini wa bainallah. Jadi aku ingin meninggalkan pemerintahan aku ingin meninggalkan kerajaan aku, dan saki-baki daripada umur aku ini aku ingin menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ini mengganti balik apa-apa yang telah aku tertinggal, apa-apa kekurangan yang telah aku lakukan sebelum ini. Wa uridukum tawallawna al-imarah min man syi'tum was sultah man aradtum. Maka raja ini mengatakan kepada orang alim ni, dikata, yakni aku ingin kamu untuk memilih seorang raja, sesiapa yang kamu kehendaki, untuk ambil alih apa-apa yang aku jawat sebelum ini. Dan aku ingin kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak aku, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu, dan supaya aku diberikan taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang baki. Wa yatawaffani indakum aw fil madinatil munawwarah. Dan raja ini mengatakan bahawa aku ingin kamu juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku ini meninggal bersama kamu ataupun di tempat kamu. Yakni agar supaya aku dapat menggunakan saki-baki umur aku ini untuk duduk dengan orang-orang saleh dan meninggal bersama kamu di tempat kamu, ataupun kamu doa agar supaya aku meninggal di Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mengetahui fadilat berjiwar, berdekatan dengan orang-orang salih, ataupun berdekatan dengan Sayyidus Salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung hayat mereka kalau boleh ingin berhijrah ke kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka dapat ditanam berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam pepatah Arab, al-jarus salih yanfa' fi dunya wal akhirah. Jiran yang baik, jiran yang saleh, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan memberikan manfaat di dunia dan akhirah. Ini maksudnya jiran dalam kehidupan kita dunia ini, kalau dia baik pun mendatangkan manfaat kepada kita, dan jiran di akhirat nanti, yang iaitu permulaan akhirah adalah di alam barzakh, alam kubur. Maka kalau kita dapat berjiran dengan orang-orang saleh, ataupun di dalam tempat tanah perkuburan tersebut ada orang-orang saleh, maka keberadaan mereka di kawasan tersebut akan mendatangkan manfaat juga dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata orang alim tadi selepas diminta beberapa permintaan daripada raja tersebut? Maka raja ni kata apa? Malana dakhal fil wilayah walal hukum haqqakum. La ilaha illallah. Seorang alim yang hatinya telah merasakan kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana hatinya telah dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hatinya telah dikayakan dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin untuk
daripada pemberian-pemberian dunia. Maka dia kata, aku ni tak nak masuk campur dengan kerajaan kamu dan juga pemerintahan kamu. Wa maghfiratu dzunub biyadillah. Kemudian Syekh ni kata, pengampunan dosa itu hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampun sesiapa yang dikehendaki, dan Allah mengazab, menghukum sesiapa yang dikehendaki. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, ataupun wa madza taksibu ghada. Tak ada seorang nafsu pun, tak ada seorang nyawa, tak ada satu nyawa pun yang mengetahui apa yang dia akan bakal dapat keesokan hari, dan dia tidak akan tahu di mana dia akan meninggal, ataupun di permukaan bumi mana yang dia akan meninggal. Maka raja ni tadi selepas mendengar jawapan Syekh, seakan-akan Syekh ini enggan untuk membantu dia, ataupun enggan untuk berdoa bagi pihak dia terhadap hajat-hajat ataupun permintaan yang diinginkan. Maka raja ni pun menangis, dan dia telah merayu terisak-isak kepada orang saleh ini, kepada Syekh ini, agar supaya ditunaikan hajat-hajatnya. Wa qala alladhi 'induh, maka salah seorang yang berada bersama orang saleh ini, seorang Syekh ini, maka dia mengatakan bahawa hadzal malik, yakni raja ni seorang yang jujur, yang benar. Kalau tak, dia tak akan menangis, dan kalau tak, dia tak akan merayu dan sebagainya. Dan orang ni mengatakan kepada Syekh, yakni dia telah meninggalkan kerajaan dia dan datang kepada kamu dengan penuh harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berat buat Syekh, yakni mungkin boleh saja doakan untuk dia, bagi pihak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan pengampunan dan sebagainya, ataupun beristighfar untuk dia. Maka Syekh ni pun kata, nas'alullah wa innahu laghafar usduq ma. Maka Syekh ni pun mengatakan bahawa, yakni kalau kamu benar-benar jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada dosa-dosa bagi mereka-mereka yang bertaubat, bagi mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kamu meninggal di tempat kami ataupun di kota Madinah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemerintahan, adapun kerajaan yang kamu miliki itu, kami tidak ingin masuk campur terhadapnya. Kami tidak ingin masuk campur terhadap perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Lakin undur, akan tetapi lihatlah, kalau ada salah seorang daripada ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu, yang mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada ciri-ciri ketakwaan di dalam dirinya, ada ciri-ciri kewarakan dalam diri mereka, maka kamu berilah kepadanya. Naam. Ada ciri-ciri kewarakan, ada ciri-ciri ketakwaan, yang mana orang ini akan mendahului hak orang lain terhadap hak dirinya sendiri, yakni sanggup untuk korbankan apa-apa hak mereka untuk menunaikan hak orang lain. Dan siapa-siapa yang mempunyai sifat lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini yang kamu berikan kerajaan kepada mereka. Fawalla banu amumatihi wa masya ala halin jamilin baqil umr. Maka raja ini pun telah berikan kerajaan tersebut kepada salah seorang daripada sepupunya. Kemudian dia telah mengabdikan ataupun memberikan saki-baki daripada umurnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah dikuburkan bersama ataupun di tempat Syekh tersebut. Lamma ra'al malikul kabir al-ahqar malikus saghir. Jadi apabila seseorang itu telah melihat kerajaan yang lebih besar, maka kerajaan yang kecil ini akan dilihat sebagai satu kerajaan yang hina. Satu orang yang telah melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melihat, mendengar tentang apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap orang apabila masuk di dalam syurga seakan-akan punya besar pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Punya besar syurganya seakan-akan itu merupakan satu kerajaan. Bagaimana mungkin tidak, yakni orang yang mempunyai iman sebesar zarrah,
orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam syurga selepas diazab selama 7,000 tahun di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terakhir ini apabila dia masuk syurga, dia akan diberikan syurga 10 kali besar dunia. Dia akan diberikan syurga 10 kali besar dunia. La ilaha illallah. Dan kerajaan yang diberikan ini, yang paling kecil ini, akan kekal bersama dia selama-lamanya. Tidak ada kepenatan di dalamnya. Tidak ada orang yang akan cuba untuk merampas kuasa daripada dia. Tidak ada orang yang akan melakukan keburukan. Tak ada orang yang akan sihir dia. Tak ada orang yang akan busuk hati kepada dia. Ya, ini kenikmatan yang suci, murni. Tidak ada kekotoran sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekotoran sedikit pun di dalamnya. La ilaha illallah. Naam, itu lebih kurang bagi mereka-mereka yang melihat akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan besarnya kerajaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal anzalta alayka syai'un mimma kana fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, adakah terdapat perkara-perkara yang terkandung di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu di dalam Al-Quran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abu Dzar, na'am. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, ada. Kemudian Rasulullah membaca daripada ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. La ilaha illallah. Maka kebanyakan ataupun setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, para rasul, semuanya mengandungi hakikat dunia ini, mengandungi hakikat kebenaran yang ingin diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kemudian kita akan masuk ke dalam surah yang baru, iaitu surah At-Tariq. Surah At-Tariq. At-Tariq bermakna yang datang di malam hari. Surah ini Makkiyah, yang ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menggunakan sebutan langit dan segala yang ada padanya, yang terdiri dari bintang-bintang yang bersinar. Oleh kerana itu dia berfirman, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada hari malam ataupun pada waktu malam. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Kemudian dia menafsirkan ayat tersebut dengan firman-Nya, An-Najmu Ats-Tsaqib, iaitu bintang yang cahayanya menembus. Qatadah dan juga yang lainnya mengatakan disebutnya bintang dengan sebutan Tariq kerana bintang itu hanya dapat dilihat pada malam hari dan sembunyi, iaitu tidak terlihat pada siang hari. Hal itu dipertegas dengan apa yang disebutkan di dalam hadis sahih, naha an yatruka rajulu ahlahu turuqan ay ya'tihim faja'atan bilail. Disebutkan dalam hadis, seorang lelaki dilarang mengetuk pintu rumahnya, iaitu isterinya, yang ini mendatangi mereka secara mendadak pada malam hari. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, An-Najmu Ats-Tsaqib, Ibn Abbas mengatakan yang bercahaya, dan firman-Nya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, sesungguhnya tidak ada suatu jiwa pun melainkan padanya ada penjaga. Sesungguhnya tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Yang ini setiap jiwa pasti ada penjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya dari segala macam bencana. Sebagaimana dia berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Tariq mengangkat bersumpah dengan langit dan juga dengan
at-tariq, yang datang pada waktu malam. Yang dimaksudkan dengan at-tariq ini adalah bintang-bintang yang bercahaya di langit pada waktu malam. Sama ada setiap jenis bintang ataupun bintang yang tertentu. Nah, wa aslu tariq, asal usul at-tariq ini, yakni yang datang pada waktu malam. Kullu ma ya'ti bil-lail tariq, apa-apa yang datang pada waktu malam itu dinamakan tariq. Kemudian digunakan sebagai majaz ataupun sebagai majazi, yakni fi ma ya'ti bin nahar. Terkadang ianya digunakan juga sebagai metafor untuk apa-apa yang berlaku ataupun yang datang pada waktu siang. Naam. Thumma lamma kana an-nujum ma tadhhar illa bil-lail thumma tariq. Dan kerana bintang-bintang ini hanya datang di waktu malam ataupun hanya ternampak pada waktu malam, maka bintang juga dinamakan at-tariq. Fahiya tawariq bil-lail tadhhar wa tabzur wa tabruz bin-nahar. La ilaha illallah. Was-sama'i wat-tariq. Ini langit yang sungguh cantik, yang sungguh indah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandungi di dalamnya bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang langit, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami binakan di atas kamu itu langit, 7 petala langit yang kukuh, tinggi, tersergam indah. Ahum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Adakah mereka itu lebih kuat ciptaan mereka ataupun langit yang kami ciptakan? Rafa'a samkaha fasawwaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala dirikan 7 petala langit itu dan disempurnakan binaannya. Seperti yang kita pernah bahaskan, yakni langit itu tidak bertiang. Langit yang sungguh tinggi, tersergam indah itu tidak bertiang. Yakni manusia ini lebih mereka develop, lebih advance teknologi yang mereka ada. Yakni dulu mula buat mungkin bangunan 1 tingkat, kemudian advance naik pula bangunan 10 tingkat, advance naik pula bangunan 100 tingkat, advance sekarang ni tak tahu bangunan paling tinggi Allahu alam berapa tingkat. Walhasil, yakni lebih maju teknologi ataupun lebih maju ilmu dalam bidang engineering dan sebagainya, maka lebih mampu untuk mereka buat dengan bangunan yang lebih tinggi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yakni Allah Subhanahu wa taala punya kehebatan itu telah bina langit ini bertahun-tahun lamanya, akan tetapi masih kukuh dan tegap. Lakin as-sama' wain umudah, yakni tak ada tiang. Berapa tahun dah langit ini berdiri tanpa tiang, tak perlu dibaik pulih, tak perlu di maintenance dan sebagainya. Ma'had rammamha, daripada hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 petala langit ini, tak ada seorang pun yang buat maintenance ataupun ada servis, ada bocor, ada rosak dan sebagainya. Dengan petirnya, dengan guruhnya, dengan hujannya, dengan hujan lebatnya, dengan puting beliungnya, dengan macam-macam jenis apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di langit itu, tak ada apa-apa kerosakan yang berlaku. Semuanya berada seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun, bahkan lebih daripada itu. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan terdahulu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam bidang seni pembinaan. Antaranya adalah kaum 'Ad yang diberikan kekuatan untuk membina bangunan yang indah dan yang cantik, yang luar biasa. Hatta orang zaman sekarang pun mungkin tak mampu untuk nak buat apa yang dilakukan oleh kaum 'Ad, sehingga mereka tertipu dengan kehebatan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Begitu juga dengan Firaun. Ini membina daripada piramid dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kehancuran bangunan-bangunan yang dibangunkan oleh Firaun. Wa dammarna ma kana yasna'u Firaun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Yakni kami telah menghancurkan apa sahaja yang dibina oleh Firaun. Wa ma kanu ya'rishun. Begitu juga, yakni bangunan-bangunan yang dibanggakan di dunia ini juga terkadang dirosakkan ataupun dihancurkan atas peredaran zaman. La ilaha illallah. Wa ma adraka mat tariq. Allah Subhanahu wa taala bertanyakan,
iaitu, tahukah kamu apa yang datang pada waktu malam, iaitu bintang yang cahayanya menembus. Wa ma adraka mat-tariq, ya ini bintang-bintang di galaksi, bintang-bintang yang sungguh banyak yang berkilauan. Al-qaulul masyhur wa yura min dhahril ard, yang dimaksudkan dengan an-najmus thaqib, ya ini bintang yang dapat dilihat daripada bumi ini adalah wa yura min dhahril ard bin nazar al-mujarrad, dengan pandangan mata kasar. Ya ini bintang-bintang yang dapat dilihat daripada muka bumi ini dengan pandangan mata kasar. Majmu'atu minan nujum yura annaha mutalasiqah. Naam, saya pun tak berapa pasti tentang ilmu mungkin astrologi dan sebagainya. Ala kulli hal, wa inna ma dhalika li bu'dil masafah bainana wa bainah. Ya ini hanya nampak sedikit, ya ini sejumlah bilangan dengan mata kasar ini. Sebab apa? Sebab mereka itu jauh, ya ini berada jauh daripada muka bumi ini, sehingga hanya sedikit yang kelihatan. Allahu a'lam, sekarang ni mungkin dengan adanya teleskop dan sebagainya mungkin dapat lihat lebih, akan tetapi dengan mata kasar ini katanya hanya dapat dilihat hanyalah 7. Fatadhhar tilka an-nujum fabil basaril mujarrad 'inda hiddati an-nazar yastati' man yanzur ilaiha an yu'id fi thuraya 7 ila 8. Maka kalau kita tengok betul-betul, kita tahu nak cari dekat mana, mungkin dengan mata kasar ni kita boleh lihat 7 atau 8 daripada dia punya, Allahu alam, daripada bintang yang bercahaya ataupun dia punya bentuk itu. Wa haddun nasi basaran yu'iddu 9 nujum. Paling hebat orang dapat lihat dengan mata kasar ni, mungkin mereka dapat lihat 9 daripada bintang ni, group of bintang ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam bil basar al mujarrad al adi al mu'ta'iyah al bashari yu'iddu fi thuraya 11 najman. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kasar yang mulia itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat melihat 11 bintang-bintang yang ada di langit, ataupun yang dimaksudkan itu. Kalau orang biasa paling banyak maksimum dapat lihat 9, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat 11. Min hiddati basarihi al-zahir, betapa tajamnya penglihatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia lihat dengan penglihatan mata hatinya, maka mata hatinya ini dapat melihat sehingga ke langit yang ke-7, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib, cahaya yang menembusi, yakni cahaya yang menembusi kegelapan angkasa, cahaya yang menembusi angkasa, kegelapan angkasa ini dengan cahayanya. Alamadha yuqsimullah wa yahlif bis sama' wan najm, atas sebab apa Allah Subhanahu wa taala bersaksi ataupun bersumpah dengan langit dan juga bintang-bintang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahawa setiap nafsu, setiap jiwa itu ada penjaganya. La ilaha illallah. Maka tidak ada satu nafsu pun yang hidup dengan sendirinya. Tidak ada satu makhluk pun yang bernafas, yang bernyawa, yang hidup dengan sendirinya. Baik orang beriman, baik orang kafir, kecil, besar, semuanya adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahfazuha asbab, yang mana ianya dijaga oleh asbab-asbab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya malaikah, wa huwa yarqubuha min fawq, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga setiap daripada makhluknya dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala. Wa illa ma fi nafs mustaqillah bi nafsiha wala wahid, ma min dabatin illa huwa akhidhu min nasiyatiha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada satu pun yang binatang kecuali ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipegang ubun-ubunnya, yakni berada dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Maqamat nafsun bi dhatiha walakin qaddar wa dabbar wa kawwan ajsad hadhihi nufus minan nutfah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, Allah Subhanahu wa taala yang telah aturkan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan jasad ini daripada setitis air yang kotor, dan kemudian bertukar menjadi segumpal darah, dan kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan kemudian diberikan yakni
dicantikkan dengan isi dan sebagainya, dan kemudian ditiupkan daripada ruh. Wa yassaraha laha as-sabil, dan kemudian dipermudahkan jalannya untuk keluar, yakni daripada perut ibu, kemudian dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, pada waktu itu kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian diberikan kepada kamu pendengaran, wal absara, dan kemudian diberikan penglihatan. Yakni stage by stage Allah Subhanahu wa taala berikan kita alat untuk kita pelajari perkara-perkara, untuk kita mengenal perkara-perkara yang berada di sekeliling kita. Bermula dengan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian diberikan akal. Was-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun, moga-moga dengannya kamu dapat bersyukur. Yakni Allah Subhanahu wa taala walaupun telah memberikan, telah menetapkan, yakni kita belajar sikit demi sedikit. Kita daripada kecil kita belajar sehingga kita rasakan kepandaian yang kita dapat ini adalah yakni natural. Bahkan akan tetapi ianya merupakan satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan sikit demi sedikit, mengikut keupayaan masing-masing. La'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur. Maka berapa banyak yang telah kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan bahawa merupakan keingkaran, kezaliman yang sangat berat ataupun yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang menggunakan pemberian daripada seseorang itu untuk mengkufurinya, untuk mengingkari orang tersebut. Yang ini dah diberikan segala nikmat daripada orang tersebut, kemudian kita ingkari orang tersebut dengan nikmat yang diberikan. Maka itu merupakan satu kezaliman dan satu tughyan. La ilaha illallah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk melakukan, untuk mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjalan di atas muka bumi ini. Yamshi ala dhahril ard fil ard mumahhadah, hadha hifdhun ma'ak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bumi ini agar supaya ianya tidak bergoyang, agar supaya ianya tidak bergoncang. Itu merupakan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tak pening kepala ataupun tak sakit ataupun tak susah di atas muka bumi. Walau sakhat ay in khasafat alaikal ard man yumsikuha. Kalau Allah Subhanahu wa taala goyangkan bumi ini ataupun jadikan ada gempa bumi dan sebagainya, siapa yang akan tahan bumi ini agar supaya ianya yakni berada dalam keadaan still, berada dalam keadaan tenang. Ini kalau bumi ini bergoyang, ada gempa bumi waliyadzubillah tabaraka wa taala, maka kita pun takut akan jatuh ke dalamnya. Wa quddamat kawakib mamsukah law tasqut fawqa aish tusallih. Dan juga kita melihat yakni matahari, bulan, bintang-bintang dan sebagainya, dan planet-planet yang lain ini, siapakah yang menjaganya, siapakah yang memerintahkannya agar supaya ini tidak jatuh ataupun tidak bertembung dan sebagainya. Dan kalau Allah kehendaki untuk ianya bertembung seperti mana yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, maka tak ada siapa yang mampu untuk menyelamatkan perkara tersebut. Bahkan kalau satu saja bintang jatuh dekat muka bumi ini, kita pun tak mampu untuk nak mengangkatnya. La ilaha illallah. Maka in kullu nafsin illa 'alaiha hafiz, setiap nyawa itu pasti akan ada penjaganya. Maka penjaga yang pertama yang akan menjaga tubuh badan kita ataupun menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha menjaga, yang maha melihat, yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha merangkumi akan ilmunya terhadap kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penjaga mutlak ataupun penjaga hakiki bagi setiap manusia, bagi setiap nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, Allah Subhanahu wa taala telah mentadbirkan, maka di atas muka bumi ini ada makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para malaikat. Hafazah minal malaikatil kiram wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi kamu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada penjaga-penjaganya, yang mana mereka ini adalah
malaikat-malaikat yang mulia, kiraman katibin, dan mereka ini menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui setiap apa yang kamu lakukan, yuhsuna alaikum a'malakum, mereka menulis, mencatat setiap apa yang kamu lakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan lahu mu'aqibatun, ya ini ada penjaga yang bersilih ganti, diorang ada shift, min baini yadayhi wa min khalfih, di hadapan dan di belakang kamu, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga kamu dengan izin ataupun dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan kita, ataupun kalau satu orang itu berjalan di padang pasir, mungkin sahaja ada binatang-binatang buas, mungkin sahaja ada binatang-binatang yang berada di padang pasir tersebut, dan kadang-kadang mereka dapat tidur di padang pasir, dapat tidur di dalam hutan dan sebagainya, berjam-jam, tapi tak ada apa-apa pun yang masuk dalam mata mereka, tak ada apa-apa pun yang masuk dalam mulut mereka, tak ada jin pun yang mengganggu mereka sewaktu mereka berada di dalam hutan ataupun berada di dalam di padang pasir. Finil hawam alladhi fiha, di manakah kalajengking, di manakah ular-ular tersebut. Tak ada binatang-binatang, tak ada makhluk-makhluk yang mampu untuk mendekati kita selagi mana malaikat-malaikat ini menjaga kita. Maka itu merupakan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa indahum suhuf bi amrillah, dan mereka pula ada perintah yang telah ditugaskan. Ini mereka bersama buku catatan itu ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qadara alayka alaihi syai'un fi sa'atin fulaniyah, maka kalau ada apa-apa perkara yang mampu untuk memudaratkan seseorang itu pada waktu yang tertentu, pada saat yang tertentu, pada tempat yang tertentu, maka mereka akan berjauhan daripada kita agar supaya perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku. Maka pada waktu itu barulah kalajengking akan sengat, waliyadzubillah, ataupun ular akan patuk, waliyadzubillah, barulah semut akan gigit dan sebagainya. Maka tidak akan ada perkara yang berlaku melainkan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tersebut pun telah tahu. La ilaha illallah. Dan pada waktu itu maka malaikat akan ke belakang dan mengizinkan makhluk-makhluk yang telah diizinkan atau diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan. Ya, ini bila orang itu telah ditetapkan, dia akan dipatuk, dan sebagainya, ataupun mungkin telah tertulis dia akan terbunuh dan sebagainya, disebabkan ada peluru akan ditembak kepadanya, ataupun ada pisau ini anak panah diajukan kepadanya dan sebagainya, tertusuk. Maka pada waktu itu, yakni malaikat sendiri akan tidak menjaganya, sebab itu merupakan perintah dan qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tanpa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan apa-apa. Bahkan malaikat itu akan sentiasa menjaga orang tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaula al-hafazah minal malaika 'alal ins la la'ibat bihimul jin. Kalau tak ada malaikat yang menjaga manusia ini, maka jin akan mempermainkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak nampak jin, jin nampak kita. Dan jin ni makhluk-makhluk yang bertuah. Dia akan kacau kita sana sini, kita berjalan, dia letak kaki dia, ataupun dia jadikan kita terjatuh dan sebagainya. Wahid yumsik rijlak, wahid kaza, seorang kacau sini sebab kita tak nampak dia nampak kita. Akan tetapi ini merupakan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita selagi mana tidak datang perintah ataupun tidak datang keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin, bilangan mereka lebih banyak daripada manusia. Bayangkan kalau 1000 jin tiba-tiba ada depan kita nak kacau kita, kita tak nampak. Hatta idza ja'al qada' bi miqdar kadza wa kadza wa taqdir al-azizul alim. Hanyalah bila qada' dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala telah tetap akan berlaku, maka ianya akan berlaku. Hadhihi nufus allati ta'ish 'ala dhahril ard. Maka kita ni hendaklah kita memikirkan tentang hakikat kejadian kita, tentang hakikat apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Laisa minha mukawwan bi dzatih. Tak ada seorang pun daripada kita ini yang tercipta dengan sendirinya, bahkan ianya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Daripada sekecil-kecil nyawa, daripada sekecil-kecil nyawa, iaitu daripada semut, daripada bed bugs, daripada apa-apa yang kecil, daripada nyamuk dan sebagainya, apa-apa yang terdapat di dalam muka bumi ini, daripada semut ataupun daripada
cacing dan sebagainya. Wa ma fawqaha, apa-apa yang di atas bumi ini seperti lebah ataupun burung dan sebagainya. Wa ma akbar min dhalik ilal hayawan lil insan, apa-apa jenis makhluk yang berada di atas muka bumi ini sehinggalah kepada manusia, semuanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang penuh dengan ketelitian. Daqiq, yani min khaliq qawiyyin qadir. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu telah mencipta kita dengan ciptaan yang sungguh, yakni precise. Naam, wala tastati an taqum bi muhimmatihi sawa'an kana tayranan aw mashyan ala al-ard aw ikhtiba'an fi makhabi aw buyut tahta al-ard aw tashkil buyut hadsan nasi. Naam, tak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan tugas-tugasnya di atas muka bumi ini melainkan perintah ataupun keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Burung yang terbang, manusia yang berjalan, ular yang glide, ataupun ikan yang berenang, ataupun binatang-binatang yang bersembunyi di dalam perut bumi dan sebagainya, ataupun mereka untuk menciptakan rumah-rumah di tempat-tempat mereka sendiri, ataupun menciptakan rumah-rumah yang sesuai untuk kehidupan mereka, seperti mana yang kita sebutkan, seperti lebah, yakni menciptakan lubang yang berbentuk segi 6 dan sebagainya. Semuanya merupakan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kullu hadha qa'imun bi mawad wa imdad. Mawad kuwinat wa huwinat. Naam. Dan setiap perkara ataupun kebolehan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ataupun haiwan-haiwan, setiap kebolehan-kebolehan ini seakan-akan macam application yang Allah Subhanahu wa taala downloadkan ke dalam setiap, yakni manusia di-downloadkan application ni agar supaya dia pandai masak, dia pandai buat ni, pandai buat tu dan sebagainya. Begitu juga dengan haiwan-haiwan, tahu nak cari makanan dia, tahu nak cari macam mana nak jaga anak dia, tahu macam mana nak buat rumah dan sebagainya. Ni semua merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam takun mawjudah wa wujidat sana'at khabir aw da'aha li kulli hadhihi nufus ma tahtaj ila tilka nufus min masalihah hadhil mawad. Naam. Maka ini merupakan penjagaan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menjaga seorang manusia atau menjaga setiap daripada makhluknya, maka diberikan kebolehan-kebolehan ini agar supaya mereka dapat menjalankan kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Fakana min madahiri wahidiyatihi subhanahu wa ta'ala an khalaqa kulla dabbatin min ma'. Dan salah satu daripada tanda-tanda keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap nyawa, setiap makhluk ini daripada air yang sama, yakni mimma, daripada air. Al-asl haqqaha wahid, yakni baik manusia, baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan, baik jin dan sebagainya, semua bukan jin, apa-apa binatang yang berada di atas muka bumi ini semuanya berasal daripada air. فبعد ذلك كان الماء والتراب وما على ظهر هذه الأرض من مواد هو مناسب لمختلف متطلباتها. Adapun seterusnya, yakni bila dah diciptakan daripada air tersebut, maka ini akan berubah bentuk, berubah yakni isi kandungan dia untuk menyuaikan, untuk yakni agar supaya ini sesuai dengan cara kehidupan makhluk tersebut dan dapat menjalankan tugas makhluk tersebut. La ilaha illallah. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, apabila kita berjalan di atas muka bumi ini, dan muka bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan walaupun ianya sphere, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan kita untuk berjalan di atasnya dengan adanya graviti dan sebagainya. Falaisa lahum qiyam bi anfusihim. Tidak ada satu pun yang dapat berdiri ataupun menjalankan tugasnya kecuali dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga 7 petala langit dan 7 petala bumi ini agar supaya ia sentiasa berada di tempatnya. An tazula wa la in zalata, kalau ianya berubah dia punya perjalanannya, berubah dia punya perintah, maka tidak ada siapa yang mampu untuk menjaga ataupun memerintahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerajaan besar mana pun yang mampu untuk mengawal daripada perjalanan ataupun pergerakan bumi dan langit. Tak ada makhluk pun yang boleh untuk mengawal pergerakan bumi dan langit kalau Allah Subhanahu wa taala membiarnya untuk bergerak dengan sendirinya.
Bahkan ia mungkin tidak boleh bergerak langsung pun tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ianya dibiarkan, maka ianya akan hancur. Yaghusuna ma'aha ma yaqdiruna ala hizzatiha ay tahrikiha idza ja'at rahat ajzahatum. Ya, ini kita manusia sehebat mana pun, moden mana pun teknologi, kalau datang gempa bumi, datang tsunami dan sebagainya, khalas, hancur apa-apa teknologi ataupun apa-apa peralatan moden yang kita cipta, semuanya akan tenggelam dengan gempa bumi ataupun dengan tsunami tersebut, akan hancur. Dalam masa split second semuanya hilang. La ilaha illallah, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga manusia ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala pengawasan dengan manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita kehebatan-kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada makhluk-makhluknya. Ya, ini mata ni ada pelbagai jenis. Mata manusia ada pelbagai, ada setengah orang mata dia boleh tengok jauh, ada satu orang mata dia rabun dekat, ada yang rabun jauh dan sebagainya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, mata mereka ini pun berbeza-beza dan sebagainya. Baik daripada semut, baik daripada lalat, baik daripada burung helang dan sebagainya, semuanya ada berbeza-beza, yakni kekuatan penglihatan mereka. Wa khalaya wa ru'ya wa khasa'is fil absar, dan setengah-setengah binatang ini mempunyai kelebihan masing-masing pada penglihatan mereka. Seperti yang disebutkan di dalam kisah hudhud, burung yang berada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam, dikatakan bahawa penglihatan hudhud ini dapat menembusi daripada bumi. Penglihatan hudhud ini dapat menembusi daripada bumi sehingga dia dapat melihat punca air. Jadi Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam, kalau nak buat telaga, nak buat perigi, maka dia akan panggil hudhud kat mana sumber air yang paling dekat. Jadi hudhud bila dia tengok, oh, kat sini tempat dia, jadi dia akan perintahkan, akan bagi tahu Nabi Sulaiman, kat sini berdekatan dengan sumber air, yang ni berdekatan dengan sumber air. Seakan-akan dia dapat nampak lubang air yang berada di dalam muka bumi itu. Seperti mana macam yakni ular dia ada lubang dia dalam bumi, begitu juga hudhud dia dapat lihat yakni sumber air di dalam bumi ini. La ilaha illallah, itu baru salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan penglihatan. La ilaha illallah. Bagaimana pula penglihatan, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kalau makhluk Allah sendiri mempunyai kehebatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang diizinkan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yang tidak ada satu makhluk di atas muka bumi ini, ataupun tidak ada satu burung yang terbang kecuali bi janahihi illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu adalah sama seperti kamu. Yani seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini mampu untuk melakukan begini dan begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang mana diberikan kelebihan dan kemampuan yang berbeza. Setiap orang mempunyai sistem. Yang Allah ciptakan manusia ni ada sistem dia sendiri, makhluk ni ada sistem dia sendiri, semuanya ada sistem masing-masing. Illa ma indahum at-taklif. Akan tetapi makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain tidak dipertanggungjawabkan untuk mengikuti syariat. Maka mereka tidak mempunyai dosa dan tidak melakukan kesalahan. Yasiruna ma khalaqa lahum, mereka hanya berjalan atas sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. La ilaha illallah. Maka haiwan-haiwan itu mengikuti daripada sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Yang male, yang jantan akan mendatangi yang betina dan sebagainya. Akan tetapi kita manusia ini pula, apabila kononnya maju dan sebagainya, seperti yang dikatakan maju, akan tetapi mula untuk mengubah sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan, yakni kehidupan berpasangan, yang lelaki dan perempuan, mereka cuba untuk mengubah daripada sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang tidak berakal ataupun yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada binatang pun tidak mengubah. Tidak pernah dalam history kita tengok mereka mendatangi sesama jenis dan sebagainya. Akan tetapi
makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran, apabila tidak menggunakan fikiran mereka itu atas jalan yang benar, atas jalan yang betul dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi gelap dan ia menjadi tidak berfungsi sehingga melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini, alam tara anna Allah, tidakkah kamu melihat bahawa setiap penghuni-penghuni langit dan setiap penghuni-penghuni di bumi, matahari, bulan, bintang, bukit bukau, pokok-pokok dan juga binatang-binatang di atas muka bumi ini, dan kebanyakan manusia ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan benda-benda lain, Allah sebutkan semuanya mereka. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia, Allah sebutkan dan kebanyakan manusia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nak menunjukkan bahawa sebahagian daripada mereka itu tidak bersujud, tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihi al'adzab, dan kemudian Allah mengatakan bahawa dan banyak daripada mereka itu akan dikenakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah bermakna mereka ini mempunyai kekuatan sendiri untuk melawani daripada perintah Allah ataupun suruhan Allah? Yang dimaksudkan di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, telah menetapkan bahawa mereka ini akan mengkufuri daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, atas pilihan daripada mereka sendiri apabila mereka diberi pilihan. Naam, amma baqiyatu syu'un kulluha sajidah. Tapi ini hanya daripada segi bab agama. Ini mereka diberi pilihan untuk memilih sama ada untuk mentaati perintah Allah ataupun untuk berlawanan daripada ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruh daripada tubuh badan mereka yang lain, mereka masih bersujud, maksudnya mengikuti daripada sistem-sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka pilihan orang-orang kafir untuk mengkufuri Allah, atau pilihan orang yang melakukan dosa dalam ingin melakukan maksiat kepada Allah, itu sahaja bahagian yang dia mampu untuk tidak bersujud kepada Allah. Adapun bahagian tubuh-tubuh yang lain, maka mereka tidak mampu untuk melawani daripada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan apabila tiba hari kiamat nanti, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk melawani daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin. Perkataan yauma yukshafu an saqin ini dalam bahasa Arab ini menunjukkan apabila keadaan menjadi dahsyat, apabila keadaan, yakni keagungan Allah menampakkan keagungannya, kehebatannya, kemarahannya pada hari kiamat nanti, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk melawani daripada perintah Allah. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka orang-orang yang kafir yang tidak ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka mereka pada waktu itu wa yud'auna ila sujud, mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, maka pada waktu itu mereka tidak mampu. Tubuh badan mereka, tulang belakang mereka menjadi keras, kaki mereka menjadi keras seperti kayu, sehingga mereka tidak mampu untuk bersujud. Illa allazi kana yasjud biqulubihim fid dunya, kecuali mereka-mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh badan mereka, dengan hati mereka sewaktu berada di alam dunia. Akan tetapi orang-orang yang tidak sujud, yang enggan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka berada di atas muka bumi ini, maka tidak mampu untuk mereka bersujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka dahulu pernah diizinkan, pernah diajak untuk bersujud dalam keadaan mereka mampu untuk sujud, yakni badan mereka tidak dikeraskan, badan mereka mampu untuk sujud, meletakkan tempat yang paling mulia, iaitu dahi mereka itu di tanah, untuk mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma salabna dhuhurahum wa a'dha'ahum fa'abaw. Pada waktu itu, sewaktu mereka di dunia, yakni kami lembutkan badan mereka, kami lembutkan kaki mereka, akan tetapi mereka enggan untuk bersujud. Al-yawma yaqdir, maka pada hari ini, pada hari kiamat, mereka tidak mampu untuk bersujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, maka mereka akan menundukkan pandangan mereka kerana kehinaan. Mereka malu pada hari kiamat itu apabila kesalahan mereka, apa-apa kemungkaran yang mereka lakukan itu didedahkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Fadharni wa man yukadzdzib bihadzal hadits,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa tinggalkan aku, iaitu biarkan aku yang mendatangkan hukum, yang memberikan hukum. Wa may yukadzdzib bi hadzal hadis, dan sesiap tinggalkan aku untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ma asbarahum 'alal azab. Dan pada waktu itu mereka tidak akan mampu untuk menanggung daripada azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat diberikan kita taufik untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati kita ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan keislaman kita, sempurnakan keislaman kita, sempurnakan keimanan kita, sempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelazatan untuk memperbanyakkan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita taufik untuk menundukkan hati kita, menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan segala keinginan kita di hadapan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahawa apabila hati itu sudah bersujud, maka ianya tidak akan bangun selama-lamanya. Apabila hati itu telah tunduk di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan bangun dan akan melihat kiri dan kanan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna bidzalik. La ilaha illallah. Dan pada hari itu disebutkan bahawa yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang kafir, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa asawur rasul, dan yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengharap agar mereka ini disamakan dengan tanah. Ini mereka ni hancur, tak wujud, agar supaya mereka tidak perlu menanggung kemaluan ataupun kesalahan yang telah mereka lakukan di bumi ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa yang kita sebutkan tadi, bahawa penjaga kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian orang-orang salih apabila mereka bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membacakan ya man yara maddal ba'udi janahaha fi dhulmatil lailil bahimil alyali. Wahai zat yang dapat melihat al-ba'udah, iaitu lalat ataupun nyamuk apabila dia mengembangkan sayapnya di waktu malam, iaitu walaupun seakan-akan tak nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu, yang maha melihat, dapat melihat segala perkara, maha melihat akan segala perkara. Wa yara niyata uruqiha fi saqiha wal mukh fi tilka al'idhamin nuhali. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala dapat melihat nyamuk yang sangat kecil itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala maha melihat, dapat melihat darah yang mengalir di dalam tubuh badan nyamuk tersebut, bahkan dapat melihat anggota-anggota yang terdapat di dalam nyamuk tersebut. Umnun alayya bitaubatin, maka selepas merasakan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat segala perkara, maka mereka berdoa, ya Allah umnun alayya bitaubatin, ya Allah berikanlah aku taufik, berikanlah aku keizinan untuk bertaubat kepada kamu, yang mana dengan taubat tersebut akan menghapuskan segala dosa yang telah aku lakukan sebelum ini. La ilaha illallah. Wa hakadha as-salihin, iaitu apabila mereka merasakan bahawa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, maka setiap makhluk itu akan ada penjaganya, maka yang penjaga yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat yang berada bersama kita. La ilaha illallah. Naam. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang perincian terhadap malaikat-malaikat yang ada bersama kita sepanjang hari, dan kita akan sambung dengan ayat-ayat yang seterusnya insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala tajamkan akal fikiran kita agar supaya kita dapat lebih memahami daripada kalamullah. Diizinkan kita untuk memberikan pendengaran yang khusus, yang memberikan perhatian yang khusus kepada bacaan Al-Quran, memberikan pandangan pendengaran yang khusus apabila Al-Quran ini dibacakan, agar supaya dengan menunjukkan keagungan Al-Quran tersebut,
Apabila kita mengagungkan sesuatu, maka mudahlah kita untuk menyerapi daripada keberkatan, menyerapi dan dapat mendapatkan manfaat daripada perkara-perkara tersebut. Mengikut kadar kita mengagungkan agama, maka agama itu akan berasa agung di hadapan kita. Akan tetapi apabila kita mengagungkan dunia, maka dunialah yang akan agung dianggap besar di hadapan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, mengagungkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada mengagungkan perkara-perkara yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.